Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Tengah buat apa tu? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami menonton siaran wanita hari ini dekat rumah, tengah masak, jaga anak berhati yang sibuk nak uruskan beg, nak hantar anak balik kampung, kata pos. Macam-macam lah. Masa sikit lah. Itu kalau cakap pasal anak berkatan tu, saya terhibur lah tengok perkongsian ibu bapa di media sosial kami. Macam ragam sebenarnya. Anak buah saya pun baru berkatan. Dia sendiri yang minta, baru umur 8 tahun. Tapi Alhamdulillah, saya rasa budak-budak zaman sekarang ni berbeza sikit lah kan. Dengan zaman dulu, mereka lebih tahu dan mereka lebih pandai dalam menguruskan diri sendiri. Betul-betul. Dan ini sebenarnya peranan ibu bapa jugalah yang mana memudahkan pengurusan berkatan mereka. Ini satu pengalaman barulah untuk mereka dan juga ibu bapa juga. Dan banyak lagi sebenarnya perkongsian yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda untuk hari Khamis ini. Antaranya berkenaan dengan perkembangan terkini di antara Israel dan juga Palestin. Ini adalah harapan tinggi satu lagi gencatan senjata Israel-Hamas. Kalau boleh kita kongsikan, harapan tinggi terus diletakkan agar Israel dan Hamas menuju ke arah satu lagi perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan bagi perang di Gaza. Ini susulan daripada rundingan di Eropah dan juga lawatan ke Mesir oleh Ketua Kumpulan Pejuang Palestin baru-baru ini. Kita harapkan gencatan senjata ini berjaya dicapai kata sepakatnya. InsyaAllah kita di Malaysia ini juga teruskan berdoa untuk sama-sama kita membantu saudara kita di Palestin. Itu apa yang berlaku di peringkat global ataupun dunia. Tapi saya kira dari masa ke semasa, rata-rata hari-hari walaupun ada pelbagai berita terkini yang dikongsikan, saban waktu ibu bapa khususnya seluruh rakyat Malaysia yang prihatin ingin terus mengetahui tentang apakah kes ataupun perkembangan terkini tentang kes adik Zain Rayyan ini yang dilaporkan oleh pihak media sehingga petang semalam. Apa yang dikongsikan, kalau kita lihat semalam pengarah JSJ Bukit Aman sendiri turun padang untuk meninjau tentang kes siasatan adik Zain Rayyan ini yang dikongsikan daripada berita harian online yang mana Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain bersama dengan anggota-anggota tiba di pekarangan apartmen idaman iaitu kawasan kediaman adik Zain Rayyan untuk meninjau sendiri tentang lokasi siasatan kes adik Zain Rayyan ini. Dan kita juga harus terus berdoa agar kes ini segera diselesaikan. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita serahkan kes ini kepada pihak berkuasa untuk mereka menyelesaikannya. InsyaAllah. Pada itu untuk terus untuk kita doakan kekuatan bagi keluarga adik Zain Rayyan. Dan okey, baik. Ini saya seronok sekali untuk kongsikan, bukan saja saya rupanya. Lagi yang berpendapat sama. Yang mana kalau bercakap mengenai makanan. Awak suka makan apa? Breakfast kan, kalau kita sarapan pagi. Kalau kita dating pun makan tu juga. Tak ada wak. Saya dating tak makan tu wak. Tak ada wak. Mestilah roti canai. Awak dating makan roti canai? Yalah, awak pagi-pagi lepas hantar anak sekolah. Oh, itu awak bersama dengan suami awak. Okey, itulah sebab kalau orang bercinta jarang-jarang lah dia dapat makan roti canai kan. Okey, kalau kita nak kongsikan ini yang telah pun dilaporkan yang mana roti canai merupakan makanan kedua terbaik dunia yang telah pun dikongsikan oleh Taste Atlas. Ini sebenarnya untuk yang telah pun dikongsikan yang mana roti canai sekali lagi mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ini yang kita kongsikan daripada Harian Metro yang mana ia menduduki tempat makanan kedua terbaik di dunia. Yang ini juga Fatin dan juga anda penonton, kalau anda nak tahu, ini adalah panduan pengalaman perjalanan untuk makanan tradisional Taste Atlas melalui 100 hidangan terbaik dalam Anugerah Dunia 23 2024. Dan inilah kalau kita lihat kan bagaimana kita untungnya duduk di Malaysia ini ada dengan kepelbagaian kaum kita, budaya dan juga bangsa dan juga makanan-makanan yang sememangnya unik dan juga istimewa untuk dinikmati bersama. Bukan saja di peringkat negara tapi juga di peringkat antarabangsa. Ya, kalau di hujung tahun ni kan orang selalu pergi melancong ke luar negara, tapi rata-rata mengikut kajian kan tahun ini ramai yang dalam negara. Sebab apa? Dia nak rasa pelbagai makanan dalam negara kita. Macam kepelbagaian bio. Okey. Saya nak tiru sikit. Boleh kita tiru? Boleh. Okey. Bukan. Sebenarnya kan kalau kita cakap tentang makanan, saya kira ada pelbagai juga aktiviti yang
direncanakan lah untuk sisi keluarga ni kan. Tapi jangan risau, sebenarnya kalau kita cakap tentang aktiviti cuti sekolah ni, ada pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan bersama sisi keluarga. Tak perlu pergi luar negara ataupun tak perlu pergi jalan jauh-jauh. Kadang-kadang aktiviti dalam rumah pun boleh. Macam kawan saya tu, dia pergi buat camping depan rumah je. Kat depan rumah, kat tempat kolam memancing dan macam-macam lah. Ikut kreativiti kita. Semalam kita dah ajar anak-anak kita masak, buat roti dan sebagainya. Tapi hari ini kami nak bagi idea juga kepada anda. Maklumlah hujung minggu ni adalah orang putih kata long weekend ataupun cuti hujung minggu yang panjang. Ya, dan ini adalah waktu yang sesuai kalau boleh kita luangkan masa bersama anak-anak kita untuk kita bawa mereka untuk satu pengalaman baru mendekati haiwan. Haiwan peliharaan. Okey, hari ini kami di Wanita Hari dan juga sangat-sangat teruja juga. Kita nak kongsikan apa agaknya yang sedang dilakukan oleh Syira di Shah Alam ketika ini. Silakan Syira. Syira okey ke tu? Alah comelnya Syira. Hai Syira, silakan. Baik, Fiza dan juga Fatin di studio. Hari ini adalah hari keempat minggu pertama. Saya nampak tak? Saya mulakan dengan kata orang penampilan istimewa di situ. Hari keempat minggu pertama cuti persekolahan, saya kira ramai dalam kalangan ibu bapa yang dah pun ada perancangan buat anak-anak mereka yang dah pun rencanakan pelbagai aktiviti untuk anak-anak mereka sepanjang cuti sekolah ini. Dan Fiza, Fatin dan juga semua penonton-penonton Wanita Hari ini, pastinya antara yang aktiviti yang sentiasa jadi pilihan adalah untuk membawa anak-anak untuk mendekati haiwan, untuk mengenali haiwan dengan lebih dekat lagi. Dan untuk itu saya turun padang sendiri untuk meninjau kemeriahan di Husin Fauzi Farm yang terletak di Taman Botani Negara Shah Alam. Dan untuk berbicara ataupun untuk kita tahu dengan lebih lanjut lagi apakah konsep yang dibawakan di sini, apakah agaknya spesies-spesies haiwan, berapa jenis haiwan dan sebagainya, kita nak jemput tuan empunya tanah sendiri, iaitu pengusahanya sendiri, Encik Husin Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Sihat Encik? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Encik Husin, kalau kita bercakap mengenai Husin Farm ini sendiri, apa agaknya konsep yang cuba diketengahkan di sini? Alhamdulillah, kita di sini kita cuba membawa satu konsep petting zoo. Di sini haiwan, kita akan pastikan haiwan-haiwan yang ada di sini lebih dekat dengan pengunjung, dan pengunjung akan boleh dekat dengan haiwan-haiwan yang ada di sinilah. Bukan setakat dekat, boleh pegang, boleh bergambar, boleh berselfie, insya-Allah. Okey, baik. Kalau dapat lihat di sekeliling saya ketika ini, kita ada banyak sebenarnya spesies-spesies haiwan di sini. Mungkin Encik Husin boleh terangkan kepada kami dan juga kepada penonton berapa banyak spesies yang ada di sini dan juga apa spesies paling rare kata orang untuk yang kita boleh jumpa di sini. Okey, di sini kita mempunyai haiwan yang melebihi daripada 50 spesies lah. Dan insya-Allah akan ada shipment yang membawa haiwan-haiwan yang pelbagai lagi. Dan di sini antara yang banyak juga haiwan-haiwan yang pelik, tapi di sini kita cuba bawakan ada beberapa jenis haiwan yang sebelum ni kita tengok besar, tapi di sini kita bawa yang spesies kedil. Mini punya. Wow. Ada mini kambing, ada kambing mini, ada kuda mini, ada keldai mini ada. Dan insya-Allah akan kita bawakan juga yang mungkin akan sampai dalam bulan 1 nanti, lembu yang jenis kedil. Jadi semua jenis kecil-kecil kita cuba bawakan di sini yang lebih jinak dan supaya kanak-kanak ni lebih dekat. Kalau besar tu kanak-kanak takut kan. Jadi yang lebih kecil kita bawa ni supaya budak-budak ni lebih mudah interaksi dengan haiwan-haiwan. Baik, Encik Husin, kata orang binatang juga adalah haiwan yang punya perasaan, makhluk yang punya perasaan. Apa agaknya pendapat Encik Husin sendiri, aktiviti begini bagaimana mereka ia boleh merangsang minda kanak-kanak sendiri? Okey, ini daripada penelitian saya melihat kanak-kanak yang dibawa keluarga ataupun mengikuti rombongan-rombongan sekolah, bila kita tanya feedback penjaga, memang alhamdulillah kanak-kanak bila berada di sini, diorang akan tinggalkan segala gadget yang ada di tangan sebelum ni. Alhamdulillah lah, ada juga pelajar-pelajar yang dibawa oleh sekolah yang pelajar-pelajar autism pun mendapat feedback yang baik daripada penjaga mereka bila bersama dengan haiwan-haiwan, terutama haiwan-haiwan yang jinak ni lah.
Mana memang interaksi ini dapat membawa sesuatu yang positif dalam diri kanak-kanak, betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Husin, kepada semua ibu bapa yang mungkin masih lagi tercari-cari apa agaknya aktiviti yang nak dibuat petang nanti, esok ataupun hujung minggu ini. Anda mungkin boleh ke taman-taman haiwan seperti ini untuk beri anak-anak kita, untuk kita latih mereka untuk sayangkan haiwan, untuk kasihkan haiwan dan sekaligus lahirkan generasi yang lebih penyayang. Baiklah, saya kira itu sahaja buat masa ini. Saya insya-Allah sekejap lagi akan kembali. Kita akan dapatkan juga pengunjung untuk kita tanya pengalaman mereka sendiri. Sebelum itu kita kembali ke studio, katanya ada topik panas hari ini. Silakan. Wow, seronoknya Panas. Syira di sana tu. Kita topik panas kat sini tapi Syira berpanas di sana. Tak apa dia berpanas di sana. Tapi kalau kita lihat ramai juga dalam kalangan ibu bapa ni kan dah membawa anak-anak mereka untuk mengisi masa senggang di musim cuti sekolah ini. Tapi hari ni Fatin, kita nak kongsikan tentang isu kekeluargaan juga, tapi yang mana kita khususkan kepada isu bagi mereka yang belum berkahwin, nak berkahwin dan juga yang sudah berkahwin. Betul. Kita bawakan mudahkah kahwin cerai. Ini topik yang saya rasa dekat dengan hati penonton sebab apa? Belum lagi ada orang kata jalan penyelesaian untuk semua. Pegang tangan. Pegang tangan. Dekat. Okey. Kalau kita cakap tentang topik hari ini yang kita dah pun baca di media sosial, ada juga yang mungkin dalam kalangan anda dah pun baca berita ini di dada-dada akhbar tentang peratusan perceraian yang lebih tinggi berbanding perkahwinan. Betul. Apakah faktor yang menyebabkan ramai dalam kalangan masyarakat hari ini takut untuk mendirikan rumah tangga? Adakah disebabkan oleh faktor perceraian yang lebih tinggi menyebabkan golongan bujang ataupun golongan muda ni takut untuk mendirikan rumah tangga? Dan kadang-kadang kalau kita lihat dalam proses perceraian itu juga mengambil masa yang lama, memberi kesan ataupun impak psikologi kepada bukan saja pasangan, juga dalam kalangan anak-anak. Jadi ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton hari ini. Dan kita harapkan dilema untuk setiap daripada individu ini dapat dibantu dengan baiklah untuk topik yang kita bawakan hari ini. Jadi kalau anda mungkin ada pengalaman ataupun soalan-soalan anda nak kita aju dan juga panjangan kepada panel kita di studio, ayo hantarkan di Facebook kami. InsyaAllah kita akan baca satu persatu kalau ada masa. Okey? Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saban hari keruntuhan rumah tangga dikatakan semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Ikatan perkahwinan yang terjalin begitu mudah terlerai. Malah ada suami isteri yang baru bernikah juga mengakhiri ikatan cinta meskipun ada yang sudah berkenalan lebih 10 tahun lamanya. Perceraian tertinggi dicatatkan adalah daripada kumpulan umur 35 hingga 39 tahun bagi pengantin lelaki, manakala pengantin perempuan adalah pada kumpulan usia 30 hingga 34 tahun. Dalam kajian yang sama juga menyatakan bahawa kes perceraian di Malaysia meningkat 43.1% daripada tahun 2021. Statistik ini amat membimbangkan dalam institusi kekeluargaan di Malaysia. Antara punca perceraian di Malaysia adalah tiada persefahaman dalam rumah tangga, berkahwin di usia muda, masalah kewangan dan campur tangan dari kedua-dua belah keluarga. Mendirikan mahligai perkahwinan tidak seindah alam percintaan. Rasa tanggungjawab, pengetahuan tentang pengurusan kewangan serta ilmu kekeluargaan perlu ada bagi membina sebuah keluarga yang sakinah. Persoalannya, adakah disebabkan peratusan perceraian kini semakin tinggi membuatkan ramai yang selesa dengan status bujang dan seolah-olah takut untuk menjejakkan kaki ke alam rumah tangga? Saya kira setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pasti mengharapkan rasa kasih, sayang, cinta, rindu yang ada pada hari ini akan terus kekal hingga ke akhir hayat. Namun, kita tak boleh menyangkal dalam kehidupan ini ada pasang surutnya kehidupan, apatah lagi dalam berumah tangga ini. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton seperti yang kita dah kongsikan awal tadi, Fatin. Kenapa kalau kita lihat hari ini rata-rata ramai juga yang mengatakan mereka takut untuk melalui fasa perkahwinan dan apa pula punca yang menyebabkan kes perceraian meningkat di negara kita. Betul. Dan kita nak powerkan panel kita di studio, salah seorang daripada kegemaran ramai sebenarnya, peguam masyarakat kita, Tuan Faizaluddin Muhammad, untuk kita sama-sama kongsikan berkenaan dengan topik kita yang bawakan hari ini, iaitu mudah kahwin cerai. Mudahkah kahwin cerai? Okey, apa khabar Tuan Faizal?
Khabar baik dan juga selamat menonton kepada semua penonton wanita hari inilah, Fiza dan juga Fatin ya. Okey. Tuan, rata-rata hari tu ramai juga penonton tanya lama tak jumpa Tuan Faisal. Jadi hari ini Tuan Faisal nak kongsikan tentang topik yang telah pun kita war-warakan dari awal tadi. Kalau kita cakap tentang kahwin dan cerai, ini perkataan kita sebut hari-hari. Bila nak kahwin? Dah kahwin, nak berapa orang anak, tambah dan sebagainya. Janganlah orang tanya bila nak bercerai kan. Okey, itu yang kalau boleh kita tak nak. Kita tak nak dan kita nak elakkan. Namun hakikatnya dalam kehidupan hari ini kita bergerak tawa, bergurau senda dan sebagainya, ini kenyataan yang harus kita terima. Ada yang mendirikan rumah tangga, namun ada juga yang melalui fasa badai dalam kehidupan menerusi perceraian. Kita nak tanya, hari itu melalui pembacaan ada yang mengatakan ramai juga yang takut untuk melangsungkan perkahwinan, meneruskan perkahwinan dan sebagainya. Apa antara punca yang agaknya menyebabkan rata-rata orang berfikir panjang ataupun dua kali untuk membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga hari ini? Okey, terima kasih Fiza dan juga Fatin dan semua penonton wanita hari ini ya. Betul tu ya. Dia jadi macam satu perkataan yang saya rasa dia takut, kemudian ragu-ragu, kemudian tak ada keyakinan dan sampai peringkat macam fobia ya. Untuk ada sebahagian terutamanya generasi muda lah ya. Generasi muda yang apabila dia melihat cerita-cerita sensasi ini ya, dan juga keadaan semasa dengan orang kata mungkin ialah tak bertemu jodoh lagi, tak ada keserasian. Kalau dah serasi pula mungkin faktor dari segi kewangan. Kemudian bila dah ada sebagainya, tengok pula keadaan, takut pula ni kalau nak menikah ni, takut yalah bercinta mungkin semuanya yang harum-harum dan yang manis belaka. Tu ingat lagu Cinta Sudah Lama. Sedap suara awak pun ya. Boleh masuk audition ni. Okey, baik. Jadi bila berkahwin tu, bila tengok kawan-kawan pula ramai juga yang ada masalah rumah tangga. Datang ke pejabat ramai juga yang berkongsi cerita masalah dengan suami, masalah isteri. Jadi ada di kalangan mereka ni yang belum berkahwin ni jadi ragu-ragu. Alamak, nak kahwin ke? Sini masalah, sana masalah. Tak ada yang menceritakan benda yang gembira, tak ada yang positif, yang manis-manis. Hakikatnya ada, tetapi bila saya nak respon apa yang soalan yang Fiza nyatakan tadi, maknanya memang betul. Memang ada wujud satu persepsi, satu dilema, satu perasaan di kalangan generasi muda khasnya ya, yang rasa sebahagian mereka ni rasa takut ya. Tapi kena ingat ya kepada penonton, terutamanya yang sedang menonton wanita hari ini ya. Perkahwinan ini adalah satu institusi yang sangat mulia, yang memang Allah SWT dah janji bila kita berkahwin ni kita akan diwujudkan bukan setakat dengan kasih sayang, bukan setakat dengan orang kata saling cinta mencintai, hormat menghormati. Tetapi itulah perkahwinan ni seumpama ombak. Ada waktu tenang, ada waktu dia bergelora dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kita macam mana kita nak menangani kehidupan di atas ombak itu. Kalau kapal kita kuat dalam keadaan pelayaran yang bagus, insya-Allah kita akan sampai ke destinasi. Tapi kalau kita kurang sabar, kita pula mungkin dah elok-elok perkara tu lubangnya kecil, kita besar-besarkan lagi. Perkara tu boleh diselesaikan antara kita suami isteri, tapi kita ceritakan pula dengan kawan-kawan sekeliling. Kita kat peguam tak apa kan? Cerita kat peguam okey, cerita kat kaunselor okey, cerita dengan orang yang kata jangan cerita di yang bertauliah di media sosial, jangan. Itu maksud saya, jangan cerita segala-galanya pasal rumah tangga kita ni dalam media sosial. Geng Kak Jen jangan. Ya Allah, kita ada askar netizen. Betul. Macam-macam dia punya fikrah, pandangan. Jadi takut sepatutnya lubang tu kita boleh tampal, kita boleh betulkan keadaan, jadi lebih parah, karam pula kapal kita, tak sampai ke tempat yang kita tuju. Jadi begitulah permulaan saya, Fiza dan juga Fatin. Okey, kejap lagi saya nak tanya kepada Tuan Faisal. Kalau nak cakap pasal tampal kapal tadi tu, apa antara senjata-senjata yang perlu ada untuk pasangan suami isteri? Gam bukan? Okey, tapi saya nak tanya juga kepada Tuan Faisal, adakah proses untuk kita dalam proses kita untuk mendirikan rumah tangga tu banyak kan kita nak kena uruskan banyak dokumen dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi antara faktor yang mana pasangan ataupun generasi muda ni dia berkira-kira macam rasa macam rumit lah, rasa macam susah lah, nantilah dia makan tahun. Dan sekali macam benda tu rasa macam tak penting. Awak lautan api sangka korang nangis. Apa kan dokumen? Saya bukan nak berbicara dalam bentuk metafora, tetapi beginilah ya. Sedangkan nak bina surau, nak bina masjid, kita kena ada arkitek, ada engineer, kena ada tengok kawasan tanah tu dan sebagainya. Begitu jugalah kalau kita nak menyunting isteri, anak seseorang ya. Kita tak boleh macam dulu ya, kita cukup syarat kita pengantin lelaki, ada duit, tahu sikit beragama tu akad nikah. Memang betul sah. Tetapi
tujuan, objektif kenapa pemerintah, kerajaan adakan contoh kursus nikah sebagai contoh. Kursus nikah. Sebab dalam kursus tu kita diajar bukan setakat hukum hakam tetapi diajar juga macam tadi, macam mana nak menampal. Kalau ada orang kata lubang kebocoran sana sikit. Sebab diajar macam mana nak sabar, diajar macam mana nak mengurus kewangan. Sekarang ni modul-modul sebegini sedang diterapkan dalam kursus perkahwinan. Nak dibagi tahu juga ada waktu-waktu isteri ni tak sihat. Ada orang lelaki mungkin dia semua adik-beradik dia lelaki. Dia tak tahu yang perempuan ada waktu-waktunya dia tak boleh semayang, ada emosi dia tengah naik dan sebagainya. Jadi benda-benda tu perlu diajar. Jadi nak kata dengan ada borang, nak kena buat HIV test, kena pergi kursus ini menyusahkan, pada pandangan saya itu bukan satu alasan untuk kita tidak membina masjid ataupun berkahwin dengan pasangan kita. Tetapi memang Fatin ada setengah golongan ni sebagai contoh Fiza dan juga penonton, mereka tak ada wali. Dia tak ada wali. Tak ada wali itu dalam erti kata dia ialah mungkin anak angkat, dia tak tahu siapa wali dia anak tidak sah taraf. Sebagai contoh. Jadi dia perlu ke mahkamah. Jangan anggap proses ke mahkamah itu suatu yang menyukarkan dan menyulitkan. Tidak. Dia kalau sukar dan sulit ni kalau kita pergi ke mahkamah, kita tak bawa apa-apa dokumen. Maknanya sebelum kita hadir ke mahkamah dengan dunia yang serba canggih sekarang ni, kita boleh semak dalam telefon, melalui Google, di laman-laman web mahkamah dan juga ada nasihat-nasihat peguam sebagainya. Apa dokumen-dokumen diperlukan? Surat beranak dan sebagainya. Bawa ke kaunter mahkamah dan kita kata, saya nak kahwin nanti. Jadi apakah bentuk permohonannya? Permohonan wali hakim. Sebagai contoh, dia anak angkat, anak tak sah taraf sebagainya. InsyaAllah, ianya boleh diselesaikan dengan kadar yang cepat dan segera. Cuma ialah, ada setengah-setengah orang ni, dia beranggapan proses-proses ini menyusahkan, menyulitkan. Cuma saya rasa nisbahnya agak kurang bagi mereka yang baru nak berkahwin. Yang biasanya yang jadi cerita ni kalau nak kahwin lagi, nak tambah lagi. Itu lain topik Ni kenapa nak menambah rumah lagi kena ke mahkamah. Itu yang biasanya lah yang selalu dibualkan di kalangan para suami-suami yang nak menambah lagi. Tapi itu topik lain Mungkin topik minggu depan. Okey. Tuan, kita nak kongsikan tentang perkahwinan ini dari segi apakah faktor yang mungkin mendorong kepada rata-rata mengambil keputusan lebih panjang sebelum nak menamatkan zaman bujang, dari segi traumanya mungkin, dari segi pengalamannya dan juga dari segi prosesnya mungkin. Tapi kita nak cakap dalam kes perceraian ini. Ini yang berlaku setiap hari. Kita suka ataupun tidak. Kadang-kadang kita kata, si Fulan tu baru je nikah 2 tahun lepas. Hujung lagi awal. Tiba-tiba dah kita dengar berita perpisahan. Apa antara faktor-faktor yang sebenarnya menyumbang kepada masalah perpisahan ini? Okey, perkahwinan ni antara asasnya adalah dia kata untuk mewujudkan orang kata kerukunan dalam rumah tangga. Ada sifat mawaddah, kasih sayang, barulah datangnya sakinah, ketenangan, barulah ada rahmah daripada Allah SWT. Tapi bila dah tak ada perkara-perkara begitu, ditambah pula nak mengelakkan kemudaratan tu berlanjutan. Sebagai contoh cerita tadi baru je awal tahun nikah, dah belum masuk tahun baru dah bercerai, kita dengar begitu. Antaranya tak ada persefahaman. Tak ada persefahaman dalam erti kata ialah hari-hari asyik bertengkar saja. Bukan bertengkar dari segi tangan, kaki dan sebagainya. Dari segi mulut sebagainya kan. Maknanya bergaduh mulut sampai didengari oleh jiran-jiran, sampai berkongsi pula kepada media sosial. Dan ada juga masalah dari segi faktor kewangan. Faktor kewangan maknanya mungkin mereka ni dari segi pengurusan kewangan tu tak betul. Ialah bila kahwin ni baru kahwin, jangan terikut sangat ni kepada generasi muda saya sampaikan. Saya pun taklah tua sangat dan taklah muda sangat. Jangan terikut sangat dengan kata-kata trend-trend terkini. Bila nak melancong kalau boleh tiap-tiap bulan cuti nak melancong ke luar negara. Kos yang tinggi tu. Yang kedua, nak kereta mesti kereta yang berjenama. Beli kereta, kalau nak beli kereta, beli kereta kalau kita hidup berdua. Kenapa nak kereta besar? Beli je lah Axia ataupun jangan sebut jenama tu. Sebagai berjenama. Okey. Ini dah jadi macam promotion Pak ni. Okey. Sebagai contoh, kereta yang ikut kemampuan kita. Rumah ikut kemampuan kita yang sesuai. Ini ramai anak muda yang ada masalah dari segi kad kredit. Masalah dari segi kebangkrapan. Sebab itu akta kebangkrapan ni dipinda sampai kepada 100,000 sekarang ni kan. Sebab ramai generasi muda yang dah 30,000 berhutang. Baru berkahwin dah 50,000 berhutang. Sebab
berbelanja tu dengan sewenang-wenangnya guna kredit kad je, zap je kan. Untuk beli rumah, beli kereta, beli baju. Beli hadiah. Beli hadiah. Makan pula di tempat-tempat yang yelah agak mahal Tak lah. nak galak kan? Kalau hidup berdua, why not kita tengok isteri kita tu pandai masak tak? Minta dia masak. Walaupun telur goreng, kita kata, alah sedapnya telur goreng Telur goreng letak ni. kicap. Allah. Lepas tu cili padi, bawang, limau. Telur goreng tu tak bubuh garam pun. Tak apa, cakaplah sedap sayang. Kan? Maknanya benda-benda ni tak wujud. Bila dah tak wujud kesepahaman, tak pandai ambil hati, berbelanja pula di luar batasan dan sebagainya, maka itulah kita dengar cerita, macam baru kahwin, kenapa bercerai pula? Betul. Ada skandal ke? Tak ada. Ada apa ke? Itu lebih severe tu kalau ada skandal, pukul, dadah, curi dan sebagainya. Itu severe. Ini yang biasa-biasa ni. Rupanya sebab kita tak ada persefahaman, tak manage kita punya keluarga dengan betul, terikut-ikut sangat dengan nafsu dan budaya. Jadi ini adalah pandangan saya lah ya. Dengan Saya suka apa yang Tuan Faisal katakan, bahawa apa dalam kehidupan kita ini ada prosesnya. Kadang-kadang kita macam tadi antara faktornya kewangan. Kadang-kadang kita tidak berbelanja mengikut kemampuan kita dan juga pasangan, tapi kita lebih ikut apa yang dikongsikan di media sosial. Mungkin Fatih nak kongsikan kita nak bacakan beberapa komen. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ini daripada Syasha. Tak mudah seperti yang disangkakan, seperti ibu dan kakak saya. Selepas bercerai, terlalu susah untuk mulakan hidup keseorangan bersama anak-anak. Banyak berdiam diri. Selepas bercerai, banyak berubahlah kiranya. Okey, ini daripada Marwakan. Dia kata bezanya dahulu tanpa cinta kekal hingga ke akhir hayat. Zaman sekarang masya-Allah mudah sungguh dengan lafaz cerai melalui WhatsApp je. Mungkin kita boleh komen daripada apa yang dikongsikan oleh penonton ni. Kalau kita cakap tentang mudahnya lafaz cerainya. Hari ni tuan, betul lah kalau kita belajar dulu ataupun kita tahu, kita tengok di drama kan. Kalau talak itu dilafazkan sama ada dengan bersaksi ataupun di mahkamah. Tapi hari ni kita dengar macam-macam. Talak tu dia boleh jatuh ataupun dilafazkan melalui WhatsApp saja ataupun dilafaz bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada proses-proses ini pula, adakah talak yang dilafazkan sebegini memang kita boleh tahu dia sah jatuh ataupun bagaimana? Okey, begini ya. Perkara ni telah pun dimuktamadkan. Apa saja bentuk talak, cerai, perkataan cerai, aku ceraikan kau dan sebagainya, ditulis di dalam, contoh di dalam telefon, di dalam email, di dalam Facebook, di dalam Instagram dan di dalam sebagai contoh termasuk di TikTok sebagainya. Ianya perlu pengesahan di mahkamah. Sebab mahkamah nak tengok macam mana dia punya niat. Itu yang paling penting pada pembuat tu. Jadi boleh jadi itu jatuh dan ada juga keadaan tak sabit lah. Jadi dalam perkara ni saya nak respon jugalah berkenaan dengan soalan yang pertama tadi. Betul Fatin ya, apa yang dikongsikan oleh kita punya penonton tu. Ramai juga saya punya bekas-bekas klien ya, bila nak bercerai dengan suami ya, dia punya semangat. Dia ceritakan segala keburukan suami, kelemahan suami. Memang betul. Kan? Saya kata betul ke ni? Betul. Dah nekat, dah buat solat istikharah, hudah tuan. Okey, akhirnya melaluilah proses tu dan bercerai. Tapi bila dah bercerai tu, dia rasa rupanya hidup sendirian sebagai ibu tunggal ni suatu yang agak sukar, berat sebagainya. Tambah pula kalau ialah macam you all ni lawa sebagainya. Kalau jumpa pula dengan kawan-kawan yang ada suami, kenapa ni dia baik pula dengan laki aku ni? Dah timbul cemburu kan sebagai contoh. Yang kedua, dulu mungkin ada suami yang bersama-sama menanggung. Ini bagi suami yang tak ada masalah macam membela biawak hidup lah kan. Maknanya dia bersama-sama bayar bil telefon, dia sama-sama beli ke kedai, bawa kereta dan sebagainya. Kali ni kena buat sendiri semua. Ditambah pula ada pula yang bekas suami tinggalkan semua anak tu kepada ibu tunggal tadi yang jaga. Memang agak terkesan. Memang ramai yang mengadu dengan saya. Jadi saya kata kena sabar dan redha. Kita kena sabarlah, ini pilihan puan. Jadi nak tak nak sama ada kalau nak berbaik semula pun boleh ataupun doalah banyak-banyak supaya dapat suami yang lebih bagus sebagai contoh ya. Itu respon yang pertama tadi. Yang respon kedua ni tadi pula, memang budaya lafaz cerai ni, kalau dulu kan perkataan cerai ni satu yang berat je. Susah nak dengar. Bagi seorang lelaki ya. Sebab kita sabar, bebel macam mana pun isteri minta macam mana pun bacaikan aku. Cerai macam filem kan, dalam cerita P. Ramlee tu kan. Cerita apa saya lupa, Doremi ke apa kan. Bujang lapuk lah yang dia dengar sebelah tu kan. Nak bercerai beli gelang apa semua kan. Tapi biasanya orang lelaki takkan
Dululah dulu. Sebab itu bila ada tadi yang menulis dia kata tak bercinta pun sebelum kahwin tetapi boleh kekal sampai seumur hayat. Sekarang ni bercinta bagai nak rak, selalu pergi outing bercinta lagi lama daripada bernikah. Lagi lama daripada nikah Jadi antara sebabnya kerana saya rasalah kerana waktu berubah bila terlalu banyak sangat dedahan, maknanya presiden-presiden, contoh-contoh yang ditunjukkan sama ada di dalam media sosial, ada dalam media, kemudian dengan sekarang ni ramai tak macam dulu, orang perempuan sekarang ni kebanyakannya berkejaya, ramai yang terpelajar, berpendidikan, tahu hak masing-masing dan juga ramai di kalangan suami isteri ni, isteri lebih berpendapatan tinggi daripada suami. Berdominan. Lebih saya nak cakap ke arah tu. Kalau dulu kita panggil queen control, itu bahasa tu agak kasar. Tapi sebenarnya dominan. Lebih dominan, lebih berpengaruh, lebih ada orang kata ada kekuatan dari segi kewangannya, dia yang mencorakkan keluarga tu dan sebagainya. Jadi dianggap baik kita hidup sebagai isteri daripada ada suami menyusahkan saya. Jadi mungkin perkara-perkara ini jugalah yang menjadi sebab yang penyumbang kenapa kadar perceraian ni mudah dilafazkan oleh para suami, kerana mungkin juga suami ini ada yang kurang sabar, tak tahan dengan sikap isteri, dah engkau nak sangat aku bagilah kan. Tapi ramai yang akhirnya dah mudah melafazkan cerai ni tak daftar di mahkamah. Tak daftar di mahkamah. Ya. Okey, angkat tangan soalan. Okey, kita nak sambung tentang yang tak daftar di mahkamah tu tadi, tak daftar dan lafaz rujuk tu. Tapi ini daripada Sharifah Najwa. Kita selalu cakap tentang suami yang melafazkan cerai. Tapi ini dia nak tanya, apa pula hukum kalau isteri yang asyik nak minta cerai dengan suami? Ceraikan saya. Ada unsur provokasi kat situ. Awak ceraikan saya sekarang. Ini berlakon ya? Nampak pula. Jangan kata suami tengok kau. Ini berlakon. Baik. Sebenarnya begini ya. Saya rasa orang perempuan ni dia memang dianugerahkan oleh Allah SWT dengan keistimewaan bukan setakat keayuannya tetapi dengan perilaku juga. Cuma kadang-kadang tu dia out control sikitlah kan. Out control, dia membebel sikit. Itu kan manja. Itu lebih nak perhatian. Saya perlukan isteri saya membebel baru saya boleh hidup tenang. Juru kamera saya kat depan. Suka dia semua isteri membebel. Kalau satu hari tak dengar isteri membebel, yang you okey ke? Rasa kosong hidup tu. Macam sunyi tu. Betul. Awak sihat ke ni? Dia macam ni kan sebagai contoh kan. Suruh hantar WhatsApp note. Cuba cakap yang bebel sikit, yang marah sikit abang macam tu. Abang punya baju di mana? Nak tanya di mana aja. Dia boleh cakap baju abang tersangkut tapi dia punya bebel 1 jam. Tapi kita sebagai suami perlu kan. Itu sebagai kita anggap itu sebagai part and parcel of our life. Cuma kadang-kadang adalah sebagai isteri ni, ialah mungkin dia dah tak sabar sangat. Mungkin dia dah lebih sangat, dia kata dah hilang sabar dah sampai had minta cerai. Sebenarnya memang perkara ni berdosa. Kalau nak minta cerai tu, mintalah cerai dengan elok. Kalau dah tak boleh sangat, ke mahkamah. Kenapa nak menghadap kepada suami itu? Failkan permohonan perceraian di mahkamah. Lantiklah peguam yang bertauliah di negeri kita kalau kita berkemampuan. Kalau tak berkemampuan, kita hubungilah dengan pihak Jabatan Agama Islam sebagai contoh untuk dapatkan nasihat. Fail ke mahkamah. Itu cara yang terbaik. Bukannya dengan cara sampai setengah pihak tu mengaibkan suami, mengaibkan rumah tangga kita. Bercakap dengan kuat di depan pagar rumah, jiran-jiran tengok. Kadang-kadang tulis pula di dalam Facebook. Hantar. Kalau private message tu tak apa, hantar seantero dunia, semua melihat, ceraikan saya, nampak ni. Jadi perkara-perkara ni kita perlu bantras, kita perlu hilangkan. Jadi dalam perkara ini eloklah kalau perempuan yang menanya tadi, ya, perkara ni memang berdosa lah ya, dosa. Dan kalau nak bercerai, tanya elok-elok ataupun cukuplah sekali, kemudian pergilah ke mahkamah. Itulah kaedah yang terbaik. Jangan mendesak-desak, menekan-nekan. Ya, jangan menekan-nekan. Menekan kan. Balik rumah tanya, "Bang, boleh ceraikan saya?" WhatsApp lagi, "Bang, awak dah ready ke nak ceraikan?" Itu jangan macam tu. Takut nanti, rupanya suami ceraikan betul. Aku ceraikan kau sebagai contoh sampai talak 3 ke apa. Sudah, menangis tak berlagu. Rupanya kawan cerai je. Walhal rupanya dia nak main-main. Rupanya merajuk. Dia suami pun tak faham. Dia nak back tu. Suami pula kata, lah, rupanya nak back. Suami ingatkan, suami pula ingatkan, dia kata, lah dia ni kenapa? Rasanya dah bagi baju, semua dah bagi. Bukan nak baju, nak bag. Nak bag rupanya. Sebab baju tiap-tiap tahun dah bagi. Birthday je bagi baju. Abang ni tak faham. Baju pula beli Shopee je. Okey, abang tak faham. Kita nak bag bang. Okey, tak bag kasut. Okey, tuan, kita bergurau-gurau sana dan saya kira ini memang nampak macam kelakar. Tapi kalau kita duduk di mahkamah, memang ini
antara kes-kes yang berlaku dalam kes perceraian ini. Mi goreng, nasi goreng dan sebagainya. Ini kes yang biasa. Ingatkan isunya besar sangat. Rupanya kecil saja. Sebagai contoh. Contoh. Contoh macam saya mengakulah saya kan kadang-kadang kita lelaki macam saya lah. Kadang-kadang saya ada tabiat yang tak berapa baik sikit. Saya balik rumah kadang-kadang saya buka baju pasal letak je terlonggok je. Oh bini saya marah. Daripada awal kahwin sampai dah anak dah besar tak berubah-ubah siap. Kadang-kadang saya terlupa. Tapi bila bini kita ni walaupun dia bebel dia tandanya dia sayang. Ingat dia tu, nak bentuk kita lock. dia nak bentuk. Kita lock perkataan tu. Marah tanda sayang. Isteri saya marah saya sebab dia tayang saya. Betul. Dia tak nak perilaku ni ditunjuk pula bila dia tak ada nanti. Bila saya pergi program ke jumpa orang. Staff nampak. Staff nampak. Teruknya bos aku. Okey, yang ini. Okey. Tuan, kita nak balik kepada apa yang kita kongsikan tadi. Kadang-kadang kita cakap tentang mudahnya lafaz talak ini. Ada orang yang dilafaz di WhatsApp tadi, dia tak pergi ke mahkamah untuk pengesahan. Kemudian ada orang yang dia bercakap dekat kawan-kawan dia, aku dah cerai dah ada ni. Berkali-kali dia cakap, tak, dia bukan lagi isteri saya dah cerai banyak kali dah cerai. Saya memang dah ceraikan dia. Dan bila berlakunya kes perceraian ini, mereka tak laporkan di mahkamah. Dan kadang-kadang mereka rasa mereka rujuk sendiri pun, mereka rujuk sesama mereka sahaja. Bagaimana perkara ini? Budaya ini perlu kita hilangkan. Ini budaya yang berbahaya. Sebab institusi keluarga itu adalah institusi yang mulia. Jadi nak tak nak, jangan main-main dengan perkataan. Ada 3 perkataan ni jangan main-main. Pertama nikah, cerai dan juga rujuk ni jangan main-main. Itu adalah peringatan daripada baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebabnya contoh ya, cerai ni. Bila kita ni sebagai suami menceraikan isteri, berjenaka pun jatuh, main-main pun jatuh ya. Dengan sirah lagi jatuh. Jadi kita kena ambil iktibar. Bayangkan kalau kita ni dah lapaskan cerai ni berkali kepada isteri kita, sama ada di depan dia, sama ada dia ada di depan kita atau tidak ataupun depan kawan-kawan. Bila kita semak-semak rupanya dah jatuh. Bayangkan kalau dah lebih talak 3. Maka macam mana hubungan tu? Ataupun dah tiba-tiba ada anak. Macam mana kita nak nasab anak itu? Anak siapa sebenarnya? Sebab itu perkara ini kepada suami-suami semua, sabar, gunakan kematangan, gunakan fikiran dan juga duniakan kekuatan yang Allah beri kepada kita itu, iaitu sabar. Bila nak lafaz tu apa tu betul-betul, jangan main-main. Jangan buat sesuatu itu sebagai sendeloka dan sebagainya. Jadi katakanlah bila kita dah buat gitu, kena laporkan kepada mahkamah. Tujuannya untuk apa? Untuk mahkamah tengok sama ada jatuh talak ataupun tidak. Kalau jatuh dah talak kali ke berapa? Kalau sebut berpuluh-puluh kali tuan. Kalau dah berpuluh-puluh kali nanti mahkamah akan tengoklah adakah yang ini dah jatuh talak 3 ataupun tidak. Kalau jatuh talak 3 dah kena pisahkan. Bila kena pisahkan ni isteri awak kenalah kahwin dengan orang lain dulu. Jadi barulah bercerai, barulah boleh berkahwin semula. Jadi jangan diambil mudah perkara ini. Itu dia. Kata-kata ini memberi semangat sebenarnya untuk kita terus sabar dalam kita mengharmonikan rumah tangga kita. Dan saya kira ini juga membuka mata dan juga minda anda penonton yang nak mendirikan rumah tangga. Jangan takut kerana setiap orang itu akan melalui fasa kehidupan yang berbeza-beza. Pengalaman orang di sekeliling itu tak sama dengan pengalaman kita. Teruskan apa yang anda inginkan, dapatkan maklumat, dapatkan nasihat, bantuan dan kaunseling ini daripada mereka yang lebih pakar dan juga bertauliah dalam urusan nak mendirikan perkahwinan ataupun perpisahan ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, Tuan Faisal, atas perkongsian. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bawa sekali lagi anda bersama dengan Syirah selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita dah berikan bersama dengan anda. Mungkin saya boleh baca sedikit antara komen-komen penonton kita daripada Sabaria. Perkahwinan adalah salah satu perjuangan. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Alhamdulillah perkahwinan saya dengan izin Allah selama 50 tahun. 50 tahun kan, mungkin ada orang kata cabaran dan juga warna-warninya, tetapi alhamdulillah dengan persefahaman bersama dapat kita harmonikan rumah tangga kita itu. Dan kita nak sekali lagi bawa perhatian anda bersama dengan Syirah, tapi kejap lagi Syirah tengah tengok-tengok dulu haiwan-haiwan peliharaan di sana dan mungkin kita boleh kongsikan antara perkongsian. Tapi sebelum kita nak
kongsikan Syira bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan di sana tu, Fatin. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton, iaitu permainan dunia bukan semudah yang dijangka. Ada golongan kola putih, kumpulan kola biru dan satu kategori yang kurang diketahui iaitu si dalang. Saksikan movie terbaru bertajuk Dalang arahan Nik Amir Mustafa yang dibintangi Luqman Hafiz, Liana Jasmi dan ramai lagi mulai semalam 20 Disember hanya ditonton. Semua favourite anda di sini. Okey, Fatin, kalau awak antara banyak-banyak haiwan peliharaan, awak suka haiwan apa? Saya suka macam arnab, yang macam bukanlah simple-simple tapi yang mudah untuk dijinakkan. Jangan bagi saya macam yang besar-besar, saya seram. Kejap, saya kan di lokasi Syira tu sebenarnya ada haiwan yang comel yang menarik perhatian. Sekejap apa nama haiwan tu? Dia macam rare tu. Sekejap saya nak tengok. Yang ini ke? Cappy. Cappy nama dia. Okay. Betul ke? Betul Cappy. Cappy Bara. Dia kawan dengan siapa, penerbit? Oh, Yeay! Itu kalau kat Zoo Negara. Okey, sebab itulah dia popular. Kira dia best friend Oyen. Okey, tapi kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami sebab kita nak tengok apa antara aktiviti menarik yang akan berlangsung bersama dengan Syira. Sambil-sambil tu kita nak masak juga panna cotta bersama dengan anda. Tapi tak nampak ostrich lagi pun tadi. Sabar. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan kembali bersama saya di Fauzi Farm, di Hussein Fauzi Farm, maafkan saya, di Hussein Fauzi Farm untuk kita tinjau sendiri kemeriahan sempena dengan cuti persekolahan di sini. Kalau di awal rancangan tadi saya dah dapatkan pengusahanya, rasanya tak lengkap kalau kita tak dapatkan juga penjaga haiwan untuk kita tahu apa agaknya ataupun bagaimana agaknya penjagaan haiwan di sini. Dan untuk itu nampak sibuk kat sini, kita nak kacau sekejap boleh lah ya, bersama dengan Encik Aiman selaku penjaga haiwan di sini. Assalamualaikum, sihat Sihat, alhamdulillah. Kacau sekejap boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, baik. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana agaknya dengan penjagaan haiwan di sini, apakah aktivitinya ataupun apa sahaja untuk yang dilalui untuk hari ini? Aktiviti tak banyak cuma yang banyak kita akan bagi haiwannya makan dalam tengah hari sekali, petang sekali. Selalunya kat sini dia boleh bagi makan haiwan juga. Sebab kebanyakannya semua kat sini yang haiwannya jinak-jinak sebab haiwan ni tempat buka dari pukul 8.30 sampai 4.30 petang. Okey, baik. Pastinya nak jaga haiwan ni pasti ada latihan tertentu, betul tak? Ada latihan tertentu ke atau macam mana? Ada latihan tertentu daripada Hussein Fauzi ni lah. Dia akan sebelum training kita orang, dia akan ajar-ajar semua jaga haiwan ni. Okey, baik. Terima kasih Cik Aiman. Selamat bertugas dan selamat kembali bertugas kita ucapkan. Baik, kita dah ada pengusaha, kita dah ada penjaga haiwannya. Kita nak tanya juga, kita nak tahu juga apa agaknya pengalaman yang ditimba oleh pengunjung-pengunjung di sini. Dan di sebelah saya ni ada sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ibu yang cantik, anak-anak yang comel. Assalamualaikum. Mungkin boleh kita tahu nama dulu? Assalamualaikum. Nama saya Nur Syuhada Kadani binti Abdul Razak. Baik, dari mana puan? Dari Banting. Jauh tu, memang datang sini untuk bawa anak-anak tengok haiwan ke macam mana? Betul-betul. Semata-mata cuti sekolah ni nak bawa dia orang tengok haiwan lah. Kenapa pilih aktiviti tengok haiwan? Sebab cuti sekolah lah. Dia orang boleh nak tengok keluar kawasan kalau tak tu asyik duduk kat rumah, buka pintu. Macam ni kan dia boleh tengok teroka dunia haiwan. Ini cerita daripada ibunya. Kita nak tahu juga pengalaman daripada anak-anaknya sendiri. Cantiknya, kembar ke dua ni? Kembar. Boleh tahu nama tak? Nama saya Nur Safia Ukaila binti Ahmad Syamimi. Oh lah, comelnya. Seorang lagi nama apa? Hanania Ukaila binti Ahmad Syamimi. Sedapnya nama. Boleh tak Aunty nak tahu seronok tak jumpa haiwan-haiwan dekat sini? Anak. Adik dah jumpa apa dah tadi? Anak lagi? Burung. Lagi? Apa lagi? Unta? Berapa tu banyak tadi? Okey, Aunty nak tanya, arnab makan apa? Kerek. Unta makan apa? Unta makan apa? Tak tahu. Okey, kita ke depan sikit. Kita dengan Aunty terbelakang stroller. Okey, kita ke depan sikit. Okey, seronok ya dekat sini semua. Semua seronok ya? Seronok. Best. Seronok ya? Nak datang lagi? Nak datang lagi tak? Nak.
Okey, baik, itu pengalaman daripada pengunjung-pengunjung kita di sini dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung di sini atas kerjasama yang diberikan dan saya kira saya mewakili kru di sini nak ucapkan terima kasih atas perhatian anda. Kita kembali ke studio bersama rakan tugas. Katanya ada demo di Sri Pentas. Silakan Fiza dan juga Fatin, buat apa tu? Okey, awak meriah-meriah lah kawan kita. Awak, okey, dia tanya kita buat apa, Wak? Dia bersama dengan haiwan-haiwan, ternakan yang comel. Kita bersama dengan makanan. Ya Allah, saya ni. Awak tanya saya buat apa? Okey, awak tadi bukan dah satu suapan ke? Dah tamat. Ini bukan satu suapan, dah berkali-kali suapan. Ya Allah, tuanku sedap. Inilah dia kita nak bawakan panna cotta. Saya tak pastilah kalau saya pernah rasa ke tak pernah sebelum ni. Ini besar sangat ni suapan dia ni. Saya masih ada lagi video klip tu, Wak. Okey, tak apa. Bagi sini kamera ke saya. Okey, dan kita nak bawakan panna cotta dan dua adik-beradik ini, Nur Humairah dan juga Syahidah. Apa khabar kedua-duanya? Baiklah. Okey. Hari ini saya dengan Fiza memang nak tahu macam mana sebenarnya nak menghasilkan panna cotta ni untuk kita nak ada aktiviti dengan anak-anak di rumah untuk kita lakukan bersama. Apa yang kita perlu sediakan bahan-bahannya? Okey, bahan-bahannya simple sangat. Kalau memang nak buat untuk anak-anak, memang sesuai sangat. Sebabnya kita tak perlukan oven, masuk dalam fridge je. Dia terus siap. Bila masuk dalam tekak, sedap kan? Sebelum masuk tekak kena masuk fridge dulu. Okay. Tapi ni ada periuk dia untuk apa? Ya, kita perlukan periuk untuk panaskan sahaja bahan-bahan dia. Okey. Jom kita nak boleh on kita start boleh on dulu. Kemudian kita masukkan susu. Pertama sekali kita masukkan susu. Dan bahan-bahan dia pun sangat-sangat orang kata berkhasiat. Saya nak tanya, ada dalam kalangan anak-anak kita ni yang ibu-ibu perhatilah, ada yang lactose intolerance, lactose. Ada tak susu lain yang boleh kita gantikan untuk menjadikan panna cotta ni? Boleh. Kita boleh pakai almond milk ataupun coconut milk. Okey. Jadi dan kemudian kita masukkan krim. Dan gula pun tak perlu banyak. Okey. Kemudian kita juga masukkan penggunaan gelatin lah dekat sini. Tapi yang gelatin ni kena berhati-hati sikit sebab gelatin kebanyakannya tak halal kat luar sana. Kena cari yang halal. Tapi memang masukkan bahan dulu baru buka api. Betul. Saya dah tahu dah kenapa saya suka. Sebab kalau kita cakap tentang dessert, dessert ni selalunya dia akan ada rasa yang manis yang melampau. Sangat. Tapi ini manis dia orang kata manis-manis buah. Manis Fiza Sabjahan lah. Manis, Wak. Manis buah. Jadi adakah memang konsep dia memang tidak terlalu manis ke ataupun macam mana? Betul. Kita punya panna cotta kat sini tak terlalu manis. Jadi sebabnya kita akan balancekan dengan buah-buahan. Certain orang tu dia macam sebenarnya yang sedapnya panna cotta ni kalau jenis yang klasiknya dia punya sos tu kena masam-masam sikit. Yang saya makan ni apa? Yang ni panna cotta coklat. Kanak-kanak kan dia suka coklat, jadi kita tukarkan pakai susu coklat. Macam tu. Awak ingat kanak-kanak suka coklat. Nampak tak? Kanak-kanak ni makin. Kanak-kanak ni makan dah habis dah. Okey. Dan mungkin juga kita macam kita nampak ada buah-buahan. Kita boleh letakkan apa sahaja buah-buahan atau betul. memang ada buah-buahan yang sesuai saja? Okey, kalau yang klasik punya style ialah dia punya mixed berry sebab dia kan ada daripada Itali sebenarnya. Tapi bila dah masuk Malaysia biasalah kita variasikan mengikut kita punya flavor lah Asia punya kan. Ada mangga, kita boleh tukar pada mango, ada ikutlah cita rasa. Ikut cita rasa. Tapi dalam kita borak-borak ni penonton komen ni Fiza tu asyik makan je. Tak apa. Awak jangan risau, awak pun boleh rasa, awak pun boleh makan. Tapi kalau awak nak makan, awak mungkin boleh nak tengoklah apa yang ada. Mungkin anda boleh kongsikan media sosialnya untuk penonton-penonton lihat sendiri apa yang ada. Okey, untuk kita punya media sosial kita ada Instagram kita di anra.pleasure anra.pleasure. Okey. Dan kemudian yang paling penting juga dalam pembuatan panna cotta adalah vanila. Okey. Kita gunakan vanila brand kita sendiri ni. Okey. Jadi dah masukkan ke belum tadi? Dah masukkan dah. Okey, yang ni penting juga untuk merasa actually sebab panna cotta ni senang je buat pembuatan dia. Tengok dia punya bahan-bahan pun simple saja. Tapi apa yang sedap ialah bahan-bahan yang berkualiti. Yang perlu digunakan. Okey, jadi kalau kita nak order, kita boleh order dalam bentuk kek macam ni ke? Sekarang ni kalau tengok dekat sini kita ada yang standard cup macam ni, ada bentuk kek macam ni, ada yang lebih special, ada yang VIP kita selalu serve gunakan ramekins glass ni. Okey, baik. Nama dia ramekin glass. Yes, ramekin glass. Okey, baik. Terima kasih. Kejap lagi kita nak rasalah setiap daripada flavor ni, semua yang buah-buahan ni kita nak rasa.
Tapi coklat tadi dah tak ada, tinggal satu je. Coklat tadi siapa yang makan tadi? Order lain. Ada bawa coklat ke tadi? Tak perasan. Terima kasih anda berdua. Terima kasih Humaira dan juga Syahidah atas perkongsian. Bolehlah tengok tips-tips ataupun apa lagi yang ada di media sosial dikongsikan tadi tu. Esok hikayat perkahwinan. Hikayat perkahwinan. Kalau kita dah selesai ambil ilmu hari ini, apa kata esok kita ambil tahu hal pasangan. Orang kata caring is apa? Sharing is caring. Sharing is caring. Macam itulah, lebih kurang lah. Okey. Dan esok insyaAllah kita bawakan antara pengisiannya untuk anda. Terus jaga diri anda. Terima kasih banyak-banyak teman kami di Wanita Hari ini untuk hari ini. Esok pastikan terus temu janji anda bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan malam ni pukul 8 boleh tengok di semua platform media sosial Media Prima Berhad podcast Siti Mima. Siti Mima. Alright, jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Jom. Yang mana tadi tu? Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti.